Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Tuan Haji Pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, datuk-datuk sidang Jumaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Ta'ala atas limpah kurnianya. Kita dapat bersama-sama pada tengah hari Jumaat sementara kita menunggu hari Jumaat ni. Kebetulan hari ni saya datang agak awal, jadi kita ada setengah jam lebih sikit. Jadi saya mohon untuk sama-sama kita baca surah Al-Kahfi daripada ayat yang pertama sehingga pada ayat yang ke-10. Tak sampai 5 minit pun tuan-tuan, insya-Allah. Kita baca serentak sama-sama macam kita baca surah Yasin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala agar menetapkan istiqamah kepada kita untuk setiap hari Jumaat. Paling kurang kita dapat baca 10 ayat terawal surah Kahfi ataupun 10 ayat yang terakhir. Paling sempurna, paling afdal kita baca keseluruhan surah Al-Kahfi itu, tuan-tuan. Tak lama, lebih kurang 40 minit hingga 50 minit, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan menelusuri surah Al-Ma'arij daripada ayat yang ke-19 sehinggalah kepada ayat yang ke-35, insya-Allah. Surah Al-Ma'arij, surah yang ke-70,
yang berada dalam juzuk yang ke-29. Dan ia dikategorikan sebagai surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi SAW berhijrah. Maknanya jalan tempoh 13 tahun. Turun surah Makkah sebanyak 86 surah, antaranya surah Al-Ma'arij. Bermula daripada ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menyebut innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan dua sifat. Yang pertamanya disebut innal insan khuliqa halu'a. Halu'a itu dengan maksud keluh kesah. Yang pertamanya, yang keduanya kikir ataupun kedekut. Jadi dua sifat ini tuan-tuan, kita nak lihat ada tak ada dalam diri kita. Sekiranya ada, kita kena rawat, kita kena buang, supaya ia tidak merebak, membarah dalam diri kita. Kerana dua sifat ini adalah sifat yang membinasakan diri manusia itu sendiri, yang menyebabkan nafs ataupun jiwa manusia menjadi sakit, tidak bermaya untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan memberi manfaat kepada manusia, kepada alam ini, tuan-tuan. Itu ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20 memperincikan lagi apakah yang terjadi kepada manusia apabila manusia ini Allah Ta'ala takdirkan dan timpakan dengan apa sahaja dengan kesusahan. Apa sahaja kesusahan yang menimpa manusia. Idza massahu syarru jazua. Apabila ia ditimpakan dengan kesusahan, maka ia berkeluh kesah. Ini yang menyebabkan manusia itu, ayat 19 Allah Ta'ala sebut innal insan khuliqa halu'a. Sebab apa manusia keluh kesah? Sebab manusia keluh kesah bila mana ditimpa dengan kesusahan, musibah, manusia itu dia akan menjadi keluh kesah. Apa makna keluh kesah? Keluh kesah ni maknanya tak karuan. Keluh kesah dalam bahasa yang mudah maknanya kita tidak tenang. Keluh kesah maknanya kita ini risau apabila ditimpa dengan kesusahan. Jadi ayat ini mafhum mukhalafahnya, apabila manusia Allah Ta'ala mafhum yang boleh kita faham dengan ayat ini, mafhumnya apabila manusia ditimpa dengan kesusahan, sama ada nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi ditarik ataupun dibatas, dihadkan. Kalau kita tengok dalam ayat yang lain dalam surah Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini punca manusia, ya, manusia dia tidak sabar. Jadi sifat halu'a itu adalah hasilnya daripada tidak sabarnya manusia menghadapi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala uji, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala akan uji kita, yang baik Allah uji, yang buruk pun Allah Ta'ala uji. Bila mana seseorang itu nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan uji, ditarik sedikit demi sedikit apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Sedarlah kita tuan-tuan, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat akan berkurang nikmat panca indera yang ada pada diri kita.
Kekuatan mata kita dah mula berkurangan. Kekuatan kaki kita dah mula berkurangan. Dah tak boleh banyak dah kita nak pergi berjalan. Dan sebagainya. Kekuatan kita mengangkat barang pun dah mula berkurangan. Kita tak mampu untuk buat itu lagi seperti mana kita muda belia dahulu, tuan-tuan. Wa idza massahu syarru jazua. Apabila diuji dengan kesulitan, dengan kepayahan, maka manusia itu menjadi resah gelisah. Ini halu'a, innal insan khuliqa halu'a. Kemudian ayat yang ke-21, apa lagi Allah Ta'ala uji manusia? Wa idza massahul khairu manu'a. Apabila ia mendapat kebaikan, maka ia pun menjadi kikir kedekut. Ini wal iyazu billah. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dapat perkara-perkara yang baik, kita dapat nikmat, duri yang runtuh dapat pada kita, dapat bonus, dapat gaji, dapat apa sahaja. Dapat pujian, dapat penghargaan, ya. Dapat lucky draw, ya. Cabutan bertuah kita dapat. Wa idza massahul khairu manu'a. Bahkan dapat harta, ya. Apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita tengok dalam surah Luqman, Allah Ta'ala sebut, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala bagi nikmat kita, nikmat zahir dan juga nikmat batin. Apa nikmat zahir? Makan itu nikmat zahir. Makan nikmat zahir. Sedap, kita rasa kenyang, itu nikmat batin. Kita rasa manis, lazatnya makanan tersebut, itu nikmat batin. Ada orang makan dia tak kenyang-kenyang. Ada orang makan tak sedap, pergi kedai lain pula. Dia tak dapat nikmat batin tersebut. Apabila Allah Ta'ala memberi nikmat kepada seseorang, kepada manusia itu, apa yang dilakukan? Ia bakhil dan juga kedekut. Jadi ini dua sifat, ya, yang akan ada dalam diri kita, yang kita kena cepat-cepat kesan. Yang kita kena cepat-cepat kesan. Datang ujian, kita keluh kesah tak? Kalau kita keluh kesah, maknanya dalam diri kita ada halu'a, innal insan khuliqa halu'a, yang menjadikan manusia itu keluh kesah. Sebab diuji dengan musibah, diuji dengan kesempitan, manusia jadi keluh kesah. Kerana apa aku je yang dapat ni? Orang lain ada lagi. Kerana apa aku yang Allah Ta'ala pilih? Ahli saudara kita meninggal dunia ke? Anak isteri kita meninggal dunia ke? Ni ujian-ujian, bentuk-bentuk ujian. Tinggi iman kita, tinggi kedudukan kita di sisi Allah, lagi banyaklah ujian yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Nak tengok kita ni bagaimana manusia yang bagaimana. Yang kedua, kita cek diri kita apabila dapat nikmat. Kalau nikmat kita dapat, kita share, kita bagi pada orang, kita sedekah, kita infak, kita hibah, kita wakaf, apa jua. Perkara-perkara kebaikan kita taja. Maka itu kita tidak masuk dalam kategori manusia yang halu'a, manusia yang kedekut, manusia yang bakhil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia Allah Ta'ala bagi penyakit. Allah Ta'ala sebutkan tanda-tanda penyakit. Apa dia?
Ada tak ubat? Ada tak rawatan? Ada. Bila mana kita rujuk pada ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala sebut illal musallin, kecuali orang-orang yang mendirikan solat. Mendirikan solat. Maknanya kalau kita nak jadikan diri kita ini tak ada sifat keluh kesah, tak ada sifat bakhil kedekut, tak ada cara lain selain daripada kita ini melakukan solat, mendirikan solat. Kerana solat itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Taha, wa aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk kamu ingat padaku. Hanya orang yang ingat pada Allah Ta'ala, maka ia akan tenang. Kalau kita rujuk, Allah Ta'ala sebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu ingat pada Allah, zikir pada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Tak ada cara lain, tuan-tuan. Nak elak sifat bakhil kedekut, nak elak keluh kesah, kita ini mestilah mendirikan ibadat as-salah ataupun sembahyang. Sembahyang yang bagaimana? Dia bukan sembahyang yang bagaimana. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-23, alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang mengerjakan sembahyang mereka daimun, mereka tetap mengerjakan sembahyang mereka. Daim. Ini disebut sembahyang daim. Macam mana daim? Macam mana yang dikatakan tetap? Sekali dia sembahyang, imam angkat takbir, takbiratul ihram, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Tiap-tiap hari, setiap waktu, itu disebut daim. Kita tahu sembahyang ini satu ibadat yang waktunya muwassak, waktunya banyak, waktunya luas. Zuhur daripada 1.21 sampailah 4.47 masuk. Itu waktu zuhur. Kita boleh sembahyang dalam tempoh waktu tersebut. Cuma imam datang ke pukul 4.30 untuk sembahyang zuhur. Imam tak datang pukul 4.30. Imam datang pukul berapa dia angkat takbir? Kita katalah 1.30. Dengan sembahyang dengan azannya, dengan qamat, dengan sembahyang qabliyahnya, dengan ba'diyahnya, dengan qabliyahnya, kemudian dia qamat. 1.30 dia start sembahyang. Kita pun duduk belakang imam. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, kita pun angkat takbir. Itu disebut daim. Sembahyang yang tetap. Tak boleh hari ini kita sembahyang, esok kita tak sembahyang. Tak bergelor kita sembahyang daim ini. Tak masuk dalam ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang sembahyang tetap. Itu dari sudut waktunya. Ya. Adapun dari sudut rukunnya, dari sudut tamak ninahnya, ya, dari sudut kelembutan ibadat solat yang dia buat. Sembahyang ni kalau kita tengok orang itu betul-betul khusyuk, kita tengok tertib lembutnya pergerakan ibadah solatnya. Walladzina hum ala salatihim daimun. Ini sahaja yang pertama ciri manusia yang boleh bebas daripada sifat keluh kesah, sifat kedekut dan juga bakhil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala sebut manusia yang bagaimana yang dengan dia melakukan perkara ini, ia dapat merawat dirinya daripada sifat keluh kesah, sifat tidak tenang, dan juga sifat
bakhil dan juga kedekut ini. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ini ayat yang ke-24. Orang yang dalam hartanya tersedia bahagian-bahagian yang tertentu. Orang yang dalam hartanya tersedia bahagian-bahagian yang tertentu. Hari ini umpamanya kita kerja, kita dapat RM100. Maknanya apa? Daripada RM100 itu bukan solid 100% kita punya. Kerana ada bahagian-bahagian ataupun hak-hak orang yang lain. Berapa persen? Ini zakat. 2.5%. Yang namanya sedekah itu sedekah wajib dan juga sedekah sunat. Sedekah wajib itu zakat. Sedekah sunat, ni yang kita duk bersedekah hari Jumaat, yang tak kira lah RM1 ke 5 kupang ke 25 ringgit ke 25 dit ke 25 sen orang Kedah kata. Ada hak-hak yang tertentu. Maknanya kalau RM100, RM2.50. Itu bukan hak kita. Itu hak orang lain yang kita kena bagi pada orang tersebut. Tak kira lah masjid ke, surau ke, anak yatim ke, siapa saja. Orang yang belajar ke. Haqqum ma'lum. Hak-hak yang dimaklumi. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal amilin. Amil apa semua, ada 8 asnaf zakat. Itu yang menjadi kewajipan pada kita. Kalaulah semayang wajib ini ada 17 rakaat, maka sembahyang yang mengiringi sembahyang wajib pun ada 17 rakaat. Termasuklah solat qabliyahnya, ba'diyahnya. Dan di akhir malam kita tutup ibadat sembahyang kita dengan solat witir 3 rakaat. Itu jadi 17. Itu kira macam mana ustaz kata ada 17? Campur solat witir 3 rakaat. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Antaranya sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat ada ba'diyah sembahyang Jumaat. Biasa kita buat 2 rakaat. Nabi SAW apabila selesai sembahyang Jumaat, Nabi akan sembahyang ba'diyah 4 rakaat. 2 rakaatnya di masjid, lagi 2 rakaat Nabi akan sambung sembahyang lagi 2 rakaat, Nabi akan sambung di rumah. Kalau kita tak ada apa-apa hal yang mustahak, buatlah 4 rakaat ba'diyah. Sama dengan ba'diyah selepas zuhur. Ada orang bertanya, Ustaz, ba'diyah Jumaat ada tak? Ba'diyah Jumaat ada, sebab sembahyang Jumaat ini ganti kepada solat zuhur. Badal diganti pada solat zuhur. Sembahyang zuhur ada tak qabliyah? Ada. Jadi Jumaat pun ada qabliyah zuhur. Siapa kesempatan sembahyang qabliyah, sembahyang. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, kepada siapa yang dikhususkan harta ini, yang kita nak kena infak ini, lis-sa'ili wal mahrum. Pada ayat yang ke-25, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang ia tidak meminta. Orang yang meminta-minta dan juga orang yang tak meminta-minta. Lis-sa'ili wal mahrum.
Ada orang dia tak segan nak minta sikit. Ada orang dia tak tahu. Ada orang dia tak berani, dia tak apa? Kita kata dia malu untuk minta. Tapi dia miskin. Tak apa, bagi orang lain dululah. Kita masih lagi ada ni. Bagi orang lain dulu, orang lain lagi teruk. Lisaili wal mahrum. Jadi kita tengok di awal-awal itu Allah Ta'ala sebut tentang sembahyang. Yang keduanya Allah Ta'ala sebut tentang yang namanya infak ataupun sedekah ini, tuan-tuan. Jadi kedua-dua ni, inilah yang kita katakan sebagai perawatan ataupun ubat yang paling mujarab pada kita untuk kita merawat penyakit keluh kesah dan juga penyakit bakhil dan juga kedekut ini, tuan-tuan. Kalau kita kata RM100 itu memang kepunyaan kita, sebab kita yang berusaha maka kita dapat, maknanya kita telah menafikan hak orang lain seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'arij ini, tuan-tuan. Yang selanjutnya, yang ketiganya Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-26, walladzina yusaddiquna biyaumiddin, yaitu orang yang mempercayai hari pembalasan. Orang yang mempercayai hari pembalasan. Yang kita duk baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin itu hari pembalasan. Tuhan pemilik hari pembalasan. Orang yang buat baik sebab apa? Sebab dia nak syurga. Dia nak pahala, dengan pahalanya jadi model untuk dia masuk dalam syurga. Itu orang buat baik. Orang buat baik sebab apa? Sebab dia takut masuk dalam neraka. Jadi kita buat baik sebab kita nak dapat syurga. Sebab apa nak syurga? Sebab Allah Ta'ala